A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan hari-hari di bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita mendapat Lailatul Qadar. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan semua penonton pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita berada pada 16 Mei. Hari apa ya? Guruku, kau penyuluh hidupku, menerangi alam ini. Kau ku anggapkan sebagai ibu bapaku. Kami di tim Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9 mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru-guru di Malaysia. Tak kiralah pensyarah ke, guru sekolah rendah ke, guru sekolah menengah ke, tuan-tuan guru ke, dan yang paling utama, guru yang sejak daripada kecil mendidik kita. Siapa dia? Ibu dan ayah kita. Kerana apa? Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Guru tidak mengajar tetapi mendidik. Guru tidak memberi tetapi berkongsi. Guru tidak disukai tetapi dihormati. Guru tidak dipuji tetapi diingati. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia dan memurahkan rezeki guru-guru kita sekalian. Siapalah kita tanpa guru-guru. Baik, kepada para penonton sekalian, untuk memberkati lagi majlis kita pada hari ini, jom sama-sama kita tadah tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين والحمد لله رب العالمين. Penuhilah bagiku dengan keberkatan Ramadan dan mudahkanlah jalanku menuju segala kebaikannya. Janganlah kau jauhkan aku daripada mencapai kebaikannya. Wahai pemberi petunjuk kepada kebenaran yang terang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu kita pada hari ini, Allah melimpah-limpahkan sebanyak-banyaknya keberkatan untuk kita, terutamanya bila mana kita berada di bulan Ramadan. Jadi pada hari ini kita seronok kerana apa? Di awal-awal pagi lagi kita dah buka gelanggang kehidupan kita dengan sesi kebaikan. Jadi insya-Allah pada hari ini tajuk yang cukup menarik yang boleh kita bincangkan pada hari ini iaitu berkaitan dengan meneroka kebaikan. Apa lagi kebaikan yang mungkin kita terlepas pandang, kita belum lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi pada hari ini Al-Fadhil Ustaz jemputan kita akan mengupas tentang meneroka kebaikan ini. Dan kita beruntung hari ini kita bersama dengan Ustaz yang senyum je mukanya, iaitu Ustaz Firdaus Subhi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Ustaz tak pernah lekang dengan senyuman. Ini juga merupakan satu kebaikan yang perlu kita lakukan. Bangun-bangun pagi jangan kerut je mukanya. Kita perbanyakkan melakukan senyuman. Jadi Al-Fadhil Ustaz, terima kasih kerana bersama dengan kita semua, kerana pada hari ini kita akan bincangkan tajuk meneroka kebaikan. Jadi Ustaz, dengan mukadimahnya tajuk kita pada hari ini, bagaimanakah yang disebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan saranan untuk kita segera melakukan kebaikan Ustaz. Tapi sebelum itu,
kepada para penonton yang nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, boleh call kita di talian 0377261603 atau terus ke WhatsApp kita 0111233680 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa ya, tekan butang share agar lebih ramai mendapat manfaat daripada pertemuan kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya saya persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillahi wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma amma ba'd. Terima kasih Dai Aiman, seluruh kru Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9, tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama sekali lagi di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membina keyakinan dalam diri kita bersandarkan kepada ilmu dan bersandarkan kepada nasihat-nasihat yang telah pun disampaikan oleh para ulama. Seperti mana Dai Aiman tadi menyebutkan bahawa guru itu adalah merupakan sinaran dalam kehidupan kita untuk membantu diri kita mencari apakah sebenarnya matlamat dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita akan terus dilimpahi dengan keberkatan. Dengan permulaan doa tadi, sepanjang Ramadan ini Allah berikan keberkatan kepada kita, Allah permudahkan jalan-jalan untuk kita mendapat kebaikan, dan Allah tidak mengharamkan serta menjauhkan diri kita ini daripada menerima segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hasil daripada ajaran dan didikan para guru kita, insya-Allah. Kita nak berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kebaikan ini. Saya nak mulakan dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jelas daripada ayat tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar berlumba-lumba. Kalimah yang menarik yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan di dalam ayat tersebut disebut dengan perkataan sari'u, fi'il amar ataupun suatu perbuatan perintah yang asalnya daripada kalimah sara'a. Artinya kita berusaha, tidak berhenti dalam kita berlumba-lumba tanpa membuang masa, membiarkan masa kita terbuang begitu sahaja. Sebaliknya Allah minta kepada kita untuk bersegera, berlumba-lumba untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah ingin menyediakan wa jannatin arduhas samawati wal ard, syurga yang seluas langit dan juga bumi. Dan para ulama mengatakan, menimbulkan persoalan di situ. Kenapa Allah menyebut dengan aradnya sahaja ataupun dengan lebarnya sahaja, tidak disebut dengan panjangnya, tul. Ya, kenapa disebut dengan lebarnya sahaja? Ulama-ulama tafsir mengatakan kalau lebarnya itu sudah seluas langit dan juga bumi, maka ketinggian ataupun panjangnya itu melebihi daripada keluasan. Biasanya begitulah parameter ataupun begitulah ukuran yang dibuat di kalangan mereka yang mengukur sesuatu ukuran-ukuran tersebut. Subhanallah, betapa luasnya syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada siapa? Manusia yang hidupnya sentiasa berlumba-lumba untuk menorka kebaikan demi kebaikan, dan itulah sebenarnya tuntutan dan ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebab itu ada satu bagaimana kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Saat sampai sahaja Rasulullah di kota Madinah, ucapan pertama sekali
ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuturkan sehingga Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu memeluk ajaran Islam, seorang pendeta Yahudi yang terkenal dengan kependetaannya, akhirnya memeluk ajaran Islam hanya dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah mengatakan, wahai manusia, afshus salam, tolong ucapkanlah salam sejahtera, assalamualaikum sesama kamu. Wasilul wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang yang memerlukan makanan. Wasilul arham, eratkan hubungan silaturahim. Dan kemudian yang keempat, tunaikan solat di waktu malam manusia sedang tidur. Nescaya kamu akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan aman dan juga bahagia. Subhanallah, kalimah yang diucapkan oleh Rasulullah dalam keadaan baginda letih. Tapi itulah nasihat kebaikan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Subhanallah. Semudah itu saya datang jumpa orang bagi salam. Tapi jangan lupa pakai face mask lah. Itu kita jaga supaya apa, tidak dijangkiti COVID-19. Maknanya itu juga satu kebaikan. Satu kebaikan. Pakai face mask itu juga satu kebaikan. Betul. Sebab Ustaz, kita tak beri mudarat kepada orang lain. Nak ceritanya apa? Bagi salam pun dapat kebaikan. Ini kan pula perkara-perkara ibadah lain yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi Ustaz, kita dah pun bersama dengan sahabat kita di Facebook nak bertanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita bersama dengan Sahziatul Sidi. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Dia mulakan dengan salam saya. Apakah keutamaan meneroka kebaikan menurut Islam? Yang kedua, apakah perumpamaan seperti jadilah seperti mata lebah yang sentiasa melihat kebaikan, dan janganlah jadi seperti mata lalat yang hanya melihat keburukan, dikaitkan dengan meneroka kebaikan ini. Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Sekian, terima kasih. Kita berfokus kepada soalan pertama Ustaz, keutamaan meneroka kebaikan menurut Islam. Baik, terima kasih kepada saudari Saziatul atas soalan yang dikemukakan tadi. Pertama, apakah keutamaan dalam kita meneroka kebaikan? Ya. Memang dalam Islam ni dia ada prioriti ataupun keutamaan, aulawiyat. Dalam kita nak mencari kebaikan, dalam kita nak mencari pahala, dalam kita nak mencari ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lain kebaikan yang pertama sekali yang hendak kita cari, kebaikan yang membawa kepada kewajipan kita dalam hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis kursi, wa ma taqarraba, disebut dalam hadis tersebut, tidaklah seseorang hamba itu mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu kebaikan yang paling dicintai, iaitulah perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan kemudian sesudah daripada itu, sentiasalah hamba-hamba aku itu mendekatkan diri kepadaku ini dengan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang bersifat nawafil, yang bersifat sunat, hatta uhibbah, sehingga nanti aku akan cinta dan juga sayang kepadanya. Maknanya, dalam kita melakukan kebaikan, pastikan yang wajib itu lebih didahulukan. Contohnya di bulan Ramadan ni, Ustaz, ada orang bertanya, Ustaz, ni kalau tengok malam Lailatul Qadar ni pahalanya sampai 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan, Masya-Allah, lama sungguh pahala tersebut dapat. Betul. Ustaz, kalau saya bersedekah di waktu pagi, agak-agak dapat tak pahala tersebut seperti mana malam Lailatul Qadar? Maknanya kalau katakan malam tersebut Lailatul Qadar, waktu pagi dapat ataupun tidak? Ya. Baik, kita mengutamakan perkara-perkara yang sunat dalam bab ibadah tersebut. Bagus, alhamdulillah. Ya. Tapi terlupa nak bayar zakat fitrah. Contoh, dalam hal tersebut, lupanya kita nak bayar zakat fitrah tu berdosa kita. Kita kena ganti balik nanti kalau katakan tak membayar zakat tersebut, sebab dia adalah merupakan perkara yang wajib. Ataupun kita mengutamakan ibadah qiyamul lail, malam ni saya nak qiyamul lail lah. Tetapi dilupakan tentang solat-solat fardu maghrib tidak ditunaikan, isyak tidak ditunaikan, subuh telajak. Itu pun bermasalah juga, masalah yang berlaku dalam dirinya. Akhirnya kita mendapat kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana tidak meletakkan keutamaan kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Justru daripada itu,
Para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaan yang pertama dalam kita nak mencari kebaikan, utamakan perkara-perkara yang fardu dalam kehidupan kita terlebih dahulu, dan kemudian barulah diikuti dengan amalan-amalan sunat, barulah kebaikan kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tapi kebaikan ni jarang orang nampak lah Ustaz. Seperti mana soalan kedua kita yang menyebutkan bahawa perumpamaan seperti mata lebah sentiasa melihat kepada kebaikan. Dan jangan kita jadi seperti mata lalat, duk nampak yang buruk je. Itu dia Ustaz, bagaimana? Dan itu menarik juga. Pertamanya memang Allah jadikan manusia ni, dia kedudukannya di antara baik dan juga buruk. Allah sediakan kepada kita nafsu, dan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan juga kepada kita ini akan akal berfikir. Dengan fitrah kita sebagai seorang insan, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panduannya, alhamdulillah, Al-Quran bersama dengan kita, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita, tapi kita juga memiliki nafsu. Dan salah satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam diri manusia ini antaranya adalah sifat hasad dengki. Maksudnya, manusia ini akan seringkali memandang orang lain itu dalam keadaan tidak sempurna, lantas mereka mengatakan perkara-perkara yang begitu banyak. Sebab itu dalam hadis Nabi, saya teringat ada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dabba ilaikum daul umam, telah menjalar kepada kamu itu penyakit umat-umat yang terdahulu. Di antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hasadu wal baghdha, iaitulah sifat hasad dengki dan juga sifat saling benci membenci. Jadi sifat ini memang ada pada diri manusia, tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anugerah iman, dan Allah memberikan kepada kita ini hidayah melalui Al-Quranul Karim sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kita kena menangani hal tersebut dalam keadaan sebaik yang mungkin. Sebab itu Al-Quran mengajar kita mencari kebaikan demi kebaikan. Jangan sampai kita memikirkan perkara-perkara buruk orang lain. Dan hadis mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak baik, tidak ada kaitan dalam kehidupannya. Kita suka cari orang lain, hal orang lain, tapi kita terlupa kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, merupakan satu kesilapan yang besar sebagai seorang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak buat kebaikan ni Ustaz. Nak buat kebaikan kan banyak kebaikan yang Ustaz sebutkan, dan semua amalan-amalan yang mana membawa ketaatan kepada Allah SWT itu adalah merupakan kebaikan. Namun begitu Ustaz, sahabat kita ni Razihah ya, ada satu soalan yang nak diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta semua kru-kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Yang pertama, kebaikan yang bagaimanakah perlu kita lakukan untuk menjadi insan berguna di sisi kedua ibu bapa, keluarga, masyarakat seterusnya akan dibawa ke akhirat. Yang kedua, apakah kebaikan yang terselindung di sebalik kemungkaran dan kejahatan akan diterima di sisi Allah sebagai amalan kita di akhirat nanti? Mohon penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih. Soalan pertama tu menarik Ustaz ya. Untuk membuka perbincangan kita pada hari ini, kita nak sebutkan amalan kebaikan banyak. Namun begitu, apakah amalan yang perlu kita menjuruskan kepada keluarga, masyarakat dan seterusnya dibawa ke akhirat Ustaz? Silakan. Subhanallah. Terima kasih atas soalan daripada Rahizah. Di antaranya kalau kita melihat dalam surah An-Nisa, kalau tidak silap pada ayat ke-38, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quranul Karim. Menarik. Di mana Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin ila akhiril ayah. Baik, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, sembahlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan lakukanlah kebaikan kepada ayah dan juga ibu kamu. Dan kemudian 8 kategori manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam ayat tersebut, memberikan gambaran kepada kita dalam hidup kita ini kita perlu untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan itu tidak terbatas hanya untuk diri kita semata-mata. Ada orang dia utamakan dalam hidupnya itu untuk melakukan kebaikan pada dirinya, sembahyang, baca Al-Quran. Baik, perbuatan-perbuatan tersebut itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik.
tapi lebih baik kalau sekiranya kita boleh memberikan kebaikan kepada orang lain. Salah satu di antara kebaikan yang boleh kita berikan kepada orang lain itu disebut dalam hadis Nabi SAW dengan cara kita mendoakan mereka. Ramadan ini adalah merupakan waktu yang terbaik. Betul. Kan ada dalam hadis Rasulullah mengatakan da'watul mar'il muslimi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim itu terhadap saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mendengar, maka itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang serupa, malaikat akan berada di atas dirinya ketika itu. Wa ala ra'sihi malakun fayaqul, ketika itu malaikat akan berkata amin walaka bimithl. Amin daripada malaikat, dan malaikat kata kamu juga dapat apa yang kamu doakan. Kan menarik, daripada kita doa bersendirian untuk diri kita semata-mata, belum tentu doa kita dikabulkan. Tapi kalau kita doa untuk orang lain, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan bukan hanya untuk diri kita, orang lain juga dapat. Malaikat doakan kita semula. Doa itu datang daripada malaikat. Bahkan yang menarik juga dalam hadis yang lain, yang mana Rasulullah mengatakan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, dan Allah sentiasa berada pada hamba-Nya selagi mana hamba-Nya itu menolong dan membantu saudaranya yang lain. Subhanallah. Itu banyak kelebihan kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain berbanding hanya kebaikan untuk diri kita semata-mata. Tapi Ustaz, soalan kedua ni menarik perhatian kita, yang mana disebutkan kebaikan yang terselindung di sebalik keburukan dan kejahatan ni. Macam mana rupanya tu Ustaz? Tapi kita renung sejenak, fikirkan apa yang disoalkan sebentar tadi, dan kita akan jawab selepas rehat ini. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu, dakwah, biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita berehat seketika. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bagaimana sahur kita pagi ni? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sahur itu bukan setakat kita nak peluhkan perut, tetapi kita nak mendapat keberkatan daripada sahur itu sendiri. Kadang-kadang kita ni sahur sikit je, kurma dengan air suam je, tapi disebabkan berkat itu kita boleh bertahan sampai ke petang. Baik, kita teruskan pengajian kita. Sebentar tadi sebelum rehat kita ada bacakan satu soalan yang membawa satu kita berfikir Ustaz tentang keadaan ini, yang mana kebaikan yang terselindung di sebalik keburukan dan kejahatan itu, yang mana perkara ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana, apa pandangan Ustaz? Baik, terima kasih atas soalan daripada Rahizah tadi. Jadi berkaitan dengan kemungkaran yang berlaku di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah merupakan satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rujuk antaranya dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah sebahagian daripada kamu itu, wal takum minkum ummatun, sekelompok manusia, yad'una ilal khair, mereka yang sentiasa menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah akan kemungkaran, ya, wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah merupakan orang-orang yang berjaya. Maknanya kalau kita nak mengisi kejayaan dalam kehidupan kita, segala kemungkaran-kemungkaran yang berlaku itu, apa hikmah kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita? Jangan kita tinggalkan bab nasihat menasihati. Ni kadang-kadang kita melihat kemungkaran sebelah rumah, ya, tengok sebelah rumah pasangan yang tidak berkahwin duduk bersama-sama, kita kata biarlah, jangan jaga tepi kain orang. Itu tak betul tu. Kan tegur kan, dia marah balik pula. Sepatutnya kita memberikan nasihat, ya, betul, kepada mereka. Ataupun mungkin kalau kita melihat anak-anak yang tidak baik dari sudut akhlaknya, jangan dibiarkan. Dia bukan anak kita, buat apalah kita kacau, biarlah dia begitu. Paling tidak kita memberikan nasihat, kerana Islam mengajar kepada kita bahawa nasihat menasihati itu adalah merupakan salah satu kebaikan yang perlu ada, ataupun salah satu amalan yang perlu ada bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dalam bab kemungkaran yang dilihat, jangan dibiarkan begitu sahaja. Sebab apa? Apabila dosa itu dibiarkan, ada kemungkinan besar azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu mungkin akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan kita membiarkan sesuatu bencana ataupun sesuatu kemungkaran itu berleluasa tanpa ada pencegahan terhadapnya. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan dalam kisah umat-umat yang terdahulu, fakullan akhazna bidzambih,
setiap daripada mereka itu kami hukum mereka itu dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Ada di kalangan mereka yang ditenggelamkan di dalam lautan, berlaku kepada Firaun. Ada di kalangan mereka yang ditelan oleh perut bumi pada Qarun. Ada di kalangan mereka yang dihancurkan sayhah oleh gempa bumi yang berlaku ketika itu. Segala-galanya adalah hasil daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Dan dalam ayat yang lain juga Allah pernah mengatakan, wa ma asabakum, apa yang menimpa kamu daripada kejahatan itu adalah datang fabima kasabat aidikum, datangnya daripada usaha-usaha dan juga perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dua sifat ini perlu, hasil daripada melihat segala kemungkaran-kemungkaran yang berlaku di hadapan matanya, maka hendaklah dicegah kemungkaran tersebut dan perlihatkan akan kebaikan kepada mereka. Inilah permintaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita sentiasa menjadi umat yang terbaik. Sebab kalau kita lihat dalam sambungan surah Ali Imran itu, Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyeru dan mengajak manusia melakukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah akan kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tegur itu biarlah dengan kasih sayang, Ustaz ya. Ya, tegur itu pun juga dengan cara kasih sayang. Sebab kadang-kadang ialah bila mana si isteri menegur suami, abang ni nak jadi apa ni bang? Ya, abang ni dah lah ketua keluarga, patutnya abang jadi imam. Kalau abang tak nak jadi imam, biar saya yang jadi imam, abang pakai telekung kat belakang. Sudah. Ini jadi perkara yang songsang lah, kita tak boleh buat macam tu ya. Tapi maknanya tegur itu biar tegur dengan kasih sayang. Sebab apa? Bila mana seorang itu berubah, maka kebaikan itu tetap kita merasai bersama, saya. Baik, kita ada sediakan sedikit bingkisan untuk anda semua. Jadi kita saksi. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Orang yang berjaya adalah orang yang mengajak seseorang kepada kebaikan. Baru-baru ni kita ada sembang dengan sahabat kita Ashraf Muslim, Ustaz, yang mana dia ada kongsikan kepada kita apa di antara perkara yang dia buat di hospital itu adalah mereka ada bacaan taklimnya, bacaan hadis, sirah Nabi SAW. Jadi perkara itu yang memberikan kepada kita satu kesedaran bahawa walau di mana anda berada, walau bagaimana keadaan anda sendiri, maknanya mereka perlu melakukan kebaikan. Kenapa? Dalam ayat tadi menyebutkan bahawa inilah orang yang berjaya. Mungkin ada sesuatu yang mungkin Ustaz boleh sampaikan, silakan. Menarik. Memang dalam hal tersebut itu adalah di antara salah satu usaha yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mengajak seberapa ramai, bahkan kalau boleh seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini untuk mengenali ajaran Islam. Dan bila cerita tersebut tadi, bila dai cerita tentang buat tersebut di hospital, saya teringat kisah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kita baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana sahaja dia berada, tapi akhirnya dia mampu untuk mengislamkan ataupun menjadikan orang yang bersama dengannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, kalau kisah bagaimana apa yang berlaku ketika Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan, dan ketika itu dia duduk bersama dengan dua orang yang istilahnya penjenayah lah, yang duduk bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya kedua-duanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dan juga akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Hatta dalam penjara. Dalam penjara sekalipun bermimpi dua orang lelaki tersebut. Tapi akhirnya mimpi tersebut mampu untuk ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Cuma cara dan kaedah Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan jawapan kepada mimpi yang dihadapi oleh kedua-dua penjenayah ataupun kedua-dua ahli penjara tersebut. Ketika itu Nabi Yusuf dia menceritakan tentang dirinya dengan olahan kata-kata yang cukup indah dan cukup hikmah. Dan sehinggalah akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mengajak mereka agar beriman kepada Allah, akhirnya menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terpegun kerana akhlak
Nabi sendiri. Sebab itu dia kata inna naraka minal muhsinin. Kata daripada kedua-dua penghuni penjara tersebut, dia kata kami melihat engkau ni daripada kalangan orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Subhanallah. Kebaikan yang kita tunjukkan itu sebenarnya adalah daya tarikan daripada manusia yang lain tertarik dengan kita untuk menjadi manusia juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maknanya ni salah satu daripada konsep dalam kita berdakwah, Ustaz. Betul. Maknanya bukan semata-mata kita suruh je orang, engkau ni bilalah nak berubah, bila nak solat, bila nak baca Quran dan sebagainya. Sedangkan dengan akhlak yang kita tunjukkan itu sendiri meruntun hati seorang yang keras itu sendiri dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah bersedia sahabat kita di talian untuk bersama dengan Fadil Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kinon. Apa khabar? Saya Haji Muhammad Saleh. Johor. Baik tuan. Ustaz, baik. Soalannya Ustaz, saya nak tanya berkenaan kebaikan ya Ustaz ya? Ya, silakan. Begini, kalau kita kebaikan, biasanya insyaAllah nanti dan naik. Tapi kalau kita nak buat kejahatan, tak payah suruh datang dengan dirinya otomatis. Adakah kejahatan ini biasanya didorong oleh syaitan? Maksudnya syaitan memang suruh buat jahat. Dia tak terbiasa, enggak buat je lah. Syaitan pula, misalnya, bila kita dah buat saya ini, dia kata, aku tak suruh, tapi tak buat. Jadi maknanya dia melepaskan diri dalam kebaikan. Tak inilah namanya syaitan, Ustaz. Ustaz merasa tak pagi ni. Itulah soalannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ini Haji Tukinon ya? Otai ni. Otai kita. Semangat tadi. Agaknya sahur ikan patin agaknya. Itu dia. Baik Ustaz. Satu perkara yang cukup menarik yang boleh kita bicarakan pada pagi ini adalah orang kata buat jahat ni senang sangat. Seronok pula tu. Tapi buat baik ni bukan main susah lagi Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh beri sedikit pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih Haji Tukinon atas soalan yang dikemukakan tadi. Memang dalam kita nak melakukan kebaikan bukan satu kerja yang mudah. Kalau kita melihat dari sudut kisah kehidupan kita, orang nak dapat kejayaan ni dia bukan mudah. Nak sambung pengajian pada peringkat universiti, nak sambung pengajian dalam peperiksaan, mereka terpaksa membaca buku, mereka terpaksa mengolah ataupun bagaimana mereka nak menyimpan nota-nota dan sebagainya, bukan mudah. Begitulah dalam hayat kita, kehidupan kita nak menuju ke hari akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat." Sesungguhnya nak dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia. Sementara nak mendapatkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala, hujibati bil bisyahwat, dia akan ditutupi dan akan dilingkari dengan perkara-perkara yang meruntun akan nafsu manusia. Malah dihiasi pula Ustaz. Ya, betul. Dan sebab itulah kalau kita melihat dalam kehidupan kita ini, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat janji daripada syaitan, syaitan ni dia akan sentiasa bersama dengan kita. Jadi dalam saat yang serupa syaitan telah berjanji dia akan datang kepada manusia pada seluruh ceruk bahagian yang ada pada diri manusia. Tsummalaatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan akan datang sebelah depan, belakang, kiri dan juga kanan, sehingga syaitan berjanji kepada Allah, kamu tidak akan dapati manusia akan bersyukur kepadamu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Memang jadi penghalang itulah saya. Betul. Memang itulah hakikat dalam kehidupan kita. Untuk melakukan kebaikan, kita kena ada kesungguhan dalam diri kita. Justru daripada itu Allah mengajar kepada kita dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah, berarti kita menyembah, kita melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan lupa kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab yang mempermudahkan gerak-gerik ibadah kita dalam hidup ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam beribadah ni jangan lupa doa selalu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam kita melakukan ibadah ni nak memutuskan rantaian awal tu je Ustaz. 5 minit yang pertama tu kita berperang dengan setan ni. Nak tarawihnya, nak baca Qurannya, bila kita dah mula tu dia akan okey Ustaz ya. Betul. Macam nilah nak tengok tanya Ustaz, mula-mula tadi bukan main ngantuk lagi Ustaz. Tapi lama kelamaan dah cerah dah, segar dah matanya kan. Dia alhamdulillah Ustaz. Sahabat kita ya, ada nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz di Facebook
Yang mana satu kekeliruan berkaitan dengan jenis amal ibadah yang nak dilakukan ini. Kita bersama dengan Tanda Kila Rahmat. Amboi, nama ke main. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, adakah meneroka kebaikan hanya boleh dilakukan melalui amal ibadah? Adakah dengan pahala yang banyak sudah membuktikan kita benar-benar dalam kebaikan? Mohon pencerahan. Sekian, terima kasih. Mungkin yang boleh kita faham di sini, adakah kebaikan itu semata-mata solat, semata-mata baca Quran, semata-mata sedekah dan sebagainya. Mungkin ada corong-corong lain, laluan-laluan lain dalam kita melakukan kebaikan ini, Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara Rahman atas soalan yang dikemukakan. Berkaitan tentang ibadah yang kita laksanakan dalam kita nak memperbanyakkan meneroka akan kebaikan tadi, dalam hal tersebut adakah hanya pada amal-amal yang tertentu, apakah pada ibadah-ibadah yang tertentu? Sebenarnya dalam hidup kita ini, kalau tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, ingat lagi dengan doa iftitah yang kita sebut. Semasa permulaan solat yang kita bacakan, kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadah-ibadah khususku, nusuk, wa mahyaya, dan seluruh gerak-geri dalam kehidupanku, wa mamati, dan kematian aku, lillahi rabbil alamin. Seluruh perbuatan yang kita lakukan semuanya adalah menjurus kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat bila kita melakukan adalah matlamat kita lillahi taala. Hubungan kita dengan Allah itu dinamakan dengan ibadah-ibadah khusus. Berkaitan dengan solat, ibadah khusus. Berkaitan dengan puasa, ibadah khusus. Berkaitan dengan haji, dia merupakan ibadah khusus. Zakat, ibadah khusus. Tapi berkaitan dengan hal-hal yang lain yang menghubungkan di antara manusia sesama manusia. Berbuat baik kita dengan manusia, ia juga adalah merupakan ibadah. Makanya dia boleh dianggap sebagai ibadah kalau kita lakukan tadi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya kita juga adalah ibadah. Tuan-tuan, duduk menonton rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini dengan niat kerana Allah, itu juga adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Adapun setiap sesuatu perkara itu dasarnya adalah niat. Seseorang itu akan diberikan pahalanya itu berdasarkan kepada sejauh mana niat yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Macam Ustaz sebutlah sebentar tadi ya, sedang menonton sekalian, pakai face mask juga kita boleh sebut pakai ibadah, sebagai ibadah juga saya. Maknanya kita social distancing dan dia bukan sekadar kita pakai face mask tersebut. Mengikut peraturan pemerintah mengatakan jangan pergi ke masjid sebagai contohnya. Pergi masjid itu bagus. Tapi diminta jangan pergi ke masjid dalam tempoh suasana sekarang. Itu juga boleh dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya bagaimana kita nak gantikan kebaikan tersebut? Kita akan ulas selepas ini. Kita berehat seketika. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Surah Al-Isra ayat 7. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Hidup di dunia banyak pancaroba, mujahadah kerananya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita melakukan kebaikan, kita lakukan kebaikan itu biarlah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik Al-Fadhil Ustaz, VT yang kita lihatkan sebentar tadi adalah menunjukkan bahawa setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Dan begitu juga kejahatan. Kita buat kejahatan, maka ia akan berbalik semula kepada diri kita. Dan inilah yang mana menunjukkan bahawa setiap daripada kita itu mencerminkan perbuatan yang kita lakukan.
Kalau kita cakap yang baik-baik tu maknanya orang ni mesti biasa buat baik. Mana mungkin dia cakap perkara yang baik kalau tindak tanduknya melakukan perbuatan yang jahat. Mungkin sedikit penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz tentang VT yang kita siarkan sebentar tadi. Baik, terima kasih Da'i atas soalan ataupun berkaitan dengan VT yang kita dengar tadi. Sebenarnya itu diambil daripada surah Al-Isra, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi Allah mengatakan jika sekiranya kamu melakukan kebaikan, hakikatnya kamu sedang melakukan kebaikan untuk diri kamu. Pertamanya, jelas sekali daripada ayat tersebut, setiap kebaikan kita kena letakkan dalam mindset kita ini, dalam pemikiran kita ini, bahawa setiap apa pun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semuanya akan kembali kepada kita. Tidak ada satu pun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak kembali kepada kita. Allah berikan kepada kita. Contoh sedekah, nampak macam payah kita nak keluarkan duit tersebut. Allah, duit saya ini ada RM10, saya nak keluarkan RM1, tinggal RM9 sebagai contohnya. Hakikatnya apa yang kita sedekahkan itu juga kembali kepada kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa yang kamu nafkahkan daripada sesuatu itu, Allah akan menggantikannya. Allah yang akan memberikan semula kepada kita. Bentuk pemberian Allah itu tidak boleh dibayangkan dengan bentuk pemberian manusia. Justru daripada itu, dalam keadaan kita mengetahui hakikat Allah mengatakan sedemikian rupa, kita nak letakkan iman kita dan meyakini bahawa setiap kebaikan yang kita lakukan tak akan kembali kepada sesiapa pun, semuanya akan kembali kepada kita. Dan menariknya, setiap kebaikan yang kita lakukan itu bi'ashri amsalihah. Bukan satu Allah bagi RM1, kita bagi RM1, Allah balas RM1. Dalam bab sedekah tu jelas sekali Allah sebut. Ya, 700 kali ganda itu minima. Dalam perbuatan yang baik, kita beri satu, Allah bukan beri satu. Kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas dengan 10 kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sementara kejahatan itu Allah mengatakan wa in asatum falaha. Ya, maka setiap kali kejahatan yang kamu lakukan, maka kita juga akan kembali kejahatan itu kepada kita, dan kejahatan dia tidak berganda. Cuma mungkin soalan nanti kalau ditimbulkan, macam mana Ustaz, Ramadan ni kita buat jahat ni berganda dah dengan sebelum daripada Ramadan sebagainya. Itu soalan yang kadang-kadang menarik juga yang ditimbulkan, sebab ada orang bertanya, Ustaz, macam mana kalau kita nak lakukan kejahatan ni, dosanya lebih banyak berbanding dengan kejahatan yang kita lakukan di luar daripada Ramadan. Di sana ada perbincangan yang diutarakan oleh para ulama. Di kalangan para ulama mengatakan bahawa pahala kejahatan yang kita lakukan pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga lebih besar dosanya berbanding dengan di luar daripada bulan-bulan yang biasa. Dan hakikat tersebut itu juga pernah disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa dia? La'an a'mala asyara khataya. Sesungguhnya aku melakukan 10 kejahatan di luar daripada bumi haram, di luar daripada bumi Makkah itu, lebih aku sukai berbanding dengan aku melakukan satu kejahatan di bumi haram. Di tempat mulia pun. Ya, tempat yang mulia juga dosanya itu lebih besar dan lebih tinggi, sebab sesuatu yang dimuliakan, maka di situ ada ganjaran kebaikan yang tinggi, dan pada saat yang serupa dosanya itu lebih besar daripada tempat-tempat yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kalau kita melihat, dikaitkan juga dengan manusia. Orang Islam membunuh orang Islam secara sengaja. Dalam Al-Quran dia beza dengan orang Islam dia membunuh orang-orang yang non-Muslim. Walaupun itu dosa besar, tapi orang Islam yang membunuh orang Islam dalam keadaan sengaja, tanpa sebab, di sana ada hukuman yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Man qatala mu'minan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. 4 hukuman yang Allah Subhanahu wa taala kenakan terhadap orang-orang Islam yang membunuh orang Islam. Sebab apa? Diri orang Islam ini, dia adalah merupakan manusia yang dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Ustaz, setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan berbalik kebaikan kepada diri kita sendiri. Saya teringat seorang cikgu ni, dia kata, saya ni masa dengan anak-anak tak berapa nak banyak. Ya, mengajar di luar sana macam Al-Fadhil Ustaz lah, ya, ceramah, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib dan sebagainya. Tapi musim PKP ni di rumah je lah, online kan. Online tapi biasanya banyak masa di luar dengan anak-anak, tak sempat. Betul. Tapi bila kita melakukan kebaikan itu, dan Ustaz sebutkan Allah gantikan dengan kebaikan. Maknanya cikgu-cikgu di luar sana mengajar pula anak kita tu. Allah gantikan. Baik Ustaz, ada sahabat kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, boleh ya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Okey, soalan saya.
apakah tanggungjawab dan peranan seseorang peneroka untuk menuju kebaikan, khususnya pada keluarga dan amnya pada masyarakat? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Ismail atas soalan tersebut, Ustaz. Bagaimana caranya tu, Ustaz? Silakan. Soalan tadi apa dia? Bagaimana kita nak melakukan kebaikan kepada keluarga dan masyarakat ni, Ustaz? Masya Allah. Terima kasih kepada Haji Ismail atas soalan yang dikemukakan. Bagaimana kita nak buat kebaikan kita kepada keluarga dan masyarakat. Dan menarik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kita nak melakukan kebaikan, keutamaan yang pertama, dia menuju kepada orang yang paling hampir dengan kita. Sebab itu menarik tadi dalam ayat yang saya bacakan dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan, sembahlah Allah, jangan sekutukan kepadanya. Pertama, buat baik kepada ayah dan ibu. Kemudian barulah kepada kaum kerabat, walizil qurba, dan kemudian sampailah kepada manusia-manusia yang lain. 9 kategori manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nak merujuk kepada kita dalam hal kita nak melakukan kebaikan. Keutamaan yang paling penting, kita lakukan kebaikan kepada ahli keluarga kita. Apatah lagi kita sebagai seorang suami sebagai contohnya, sudah tentulah dia perlu untuk mengutamakan tanggungjawabnya terhadap ahli keluarganya terlebih dahulu. Allah sebut dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak lakukan kebaikan kepada keluarga kita? Maka kita boleh lakukan dalam banyak perkara. Pertamanya dari sudut anak-anak, tarbiyah, itu pastilah kebaikan perlu kita ambil berat tentang soal tarbiyah terhadap anak-anak, sebab kematian kita ini juga antara kebaikan yang akan diperolehi apabila kita berjaya melahirkan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Zuriat yang salihah ini akan memberikan saham kepada kita saat semasa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab kita kepada ahli keluarga kita dari sudut saraan kehidupan. Maka itu juga adalah penting bagi seorang suami bertanggungjawab untuk menyediakan perbelanjaan nafkah yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Selesai dalam kehidupan keluarga, boleh sahaja kita sampaikan kebaikan kita kepada masyarakat yang lain. Sama ada dalam bentuk pemberian bantuan, sama ada dalam bentuk doa, sama ada dalam bentuk nasihat, sama ada dalam bentuk kebaikan dari sudut pengalaman-pengalaman kita. Ada orang kadang-kadang dia tak nak menyampaikan segala kelebihan yang ada. Boleh, kalau katakan boleh tak bagi saya resepi yang tertentu ni bulan Ramadan ni, kami nak tahu. Boleh, tapi kena masuk sekian, bayar sekian-sekian sebagai contohnya. Rugilah. Ya, betul. Sedangkan kebaikan yang kita buat itu Allah akan berikan lebih daripada itu, lipatan kali ganda yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi maknanya dalam bab tadi, kebaikan yang kita nak buat pada keluarga perlu diutamakan terlebih dahulu, barulah diikuti dengan orang-orang yang berada di sekitar ataupun masyarakat yang bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kebaikan-kebaikan ini akan memberikan juga kebaikan kepada kita bila kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin dan percaya, Ustaz, dalam musim PKPB ni banyak di antara ketua-ketua keluarga yang telah transform diri mereka daripada dulunya tiada masa dengan anak-anak sebagainya. Betul. Dan kini telah banyak melakukan perkara-perkara kebaikan, dan kita tengok video-video yang tular di media sosial, banyak ayah-ayah yang mula memimpin menjadi imam dan sebagainya, dan kita melihat ni satu perubahan yang cukup drastik, dan saya yakin dan percaya inilah dia salah satu titik permulaan perubahan negara Malaysia dalam menjadikan masyarakatnya lebih prihatin, lebih baik dan lebih bertanggungjawab terhadap keluarga. Jadi Al-Fadhil Ustaz, sahabat kita di Facebook ada nak bertanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apakah adab bila kita meneroka kebaikan seseorang yang lain agar kebaikan itu dipelihara dan sebagai galakan kepada kita untuk mengikut kebaikan yang ia lakukan? Contohnya, meneroka kebaikan daripada tuan-tuan guru, alim-alim ulama dan orang-orang yang kita hormati akan ketinggian kebaikannya. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Apakah ada adabnya tu, Ustaz? Baik. Maklumlah di musim PKPB ni ramai juga ustaz-ustaz yang buat online, online pula buat live Facebook ceramahnya. Dan yang menariknya, mereka buat gandingan dengan artis-artis terkenal. Ini memberikan satu daya tarikan dalam berdakwah itu sendiri, Ustaz.
Subhanallah, menarik. Dari sudut adab yang perlu kita ambil berat sebenarnya dalam kehidupan kita. Sebelum daripada itu saya nak sebut ada satu kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, dia kata apa? Man tahawana bil adabi uqiba bihirmanil sunan. Man tahawana bis sunani uqiba bihirmanil al-faraid. Wa man tahawana bil faraidi uqiba bihirmanil ma'rifah. Barang siapa yang mengambil ringan berkaitan dengan adab, maka akan dihukum kepadanya dengan Allah mengharamkan ataupun menghilangkan rasa minat untuk melakukan ibadah-ibadah sunat. Dan barang siapa yang mengambil ringan ibadah-ibadah sunat, maka Allah akan menghilangkan rasa untuk dia mengambil berat tentang ibadah-ibadah fardu. Dan barang siapa yang mengambil ringan tentang ibadah-ibadah fardu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghilangkan rasa untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala wal iazubillah. Jadi bermula dengan adab. Sebab itu kalau kita baca dalam banyak kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama tasawuf, Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, siapa lagi, ramai di kalangan para ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab yang berkaitan tentang masalah adab ini, akan diutarakan di antara salah satu adab yang penting, iaitulah adab dengan guru. Adabut ta'lim wal muta'allim itu kan contohnya disebutkan. Jadi adab dengan guru ni apa yang perlu kita lakukan? Antaranya minta izin terlebih dahulu. Ucapkanlah Assalamualaikum, jumpa dengan guru, tak pernah nak diucapkan. Bagaimana keadaan tersebut? Minta izin kepada tuan guru tersebut dalam nak menuntut ilmu. Itu di antara adab-adab yang penting. Dan dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya syorkan baca surah Al-Kahfi. Itu menarik tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Walaupun Nabi Musa ini adalah seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi kerana dia adalah merupakan seorang nabi, tetapi arahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Khidir alaihissalam, yang riwayat terbanyak di kalangan ulama tafsir mengatakan dia adalah merupakan seorang waliullah. Pada saat yang serupa, walaupun kedudukan yang tinggi, tapi tidak meletakkan dirinya dalam keadaan sombong untuk bertemu dengan Khidir alaihissalam. Dan pada saat yang serupa, dia minta izin daripada Nabi Khidir alaihissalam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Khidir alaihissalam, boleh tak aku ikut engkau agar engkau dapat mengajar kepada aku sesuatu ilmu? Minta pada Khidir alaihissalam, sedangkan Allah dah mengarahkan demikian. Patutnya, Khidir, ni Allah dah arahkan kepada aku nak bertemu dengan kamu, kamu kena sampaikan segala ilmu. Tapi tidak begitu. Adabnya minta izin dan bersifatlah dengan sifat timbang rasa ataupun lemah lembut kepada guru-guru yang ada. Itu di antara salah satu contoh. Dan begitulah yang berlaku, tuan-tuan, adab kita dengan masyarakat, bagaimana keadaannya, itu juga disebut dalam perbincangan yang lebih luas. Di antaranya sebelum, contoh macam Allah sebut dalam surah An-Nur, adab bagaimana seorang nak pergi ke rumah seseorang itu, apa yang perlu, tastazinu, minta izin terlebih dahulu dan menimbulkan kemesraan dengan tuan rumah tersebut. Adab seorang anak nak masuk ke bilik ayah dan juga ibunya, itu juga ada adab-adab yang tertentu. Maknanya kalau kita nak bicarakan tentang bab adab, begitu luas sekali. Cumanya pelajari adab terlebih dahulu agar dengan adab itulah yang akan dapat memanfaatkan ilmu yang kita miliki, insya-Allah. Pula kita ni tak lama lagi, mungkin seminggu lebih lagi kita nak berhari raya, Ustaz. Betul. Jadi Ustaz sebutkan tentang nak pergi rumah orang, minta izin dulu. Kena minta izin dulu, nanti kod-kod lah tuan rumah ada warga emas di rumah ataupun ada anak kecil di rumah. Jadi mungkin perkara ini tidak mendatangkan keselesaan kepada tuan rumah itu sendiri. Kalau lebih elok lagi, print je besar-besar kat depan rumah tu, tidak menerima tetamu, minta maaf. Jadi ada sahabat kita, Ustaz, daripada Port Dickson, saudara Imran. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Adakah penerokaan kebaikan terbatas sekadar akhlak saja? Adakah kemungkinan penerokaan kebaikan turut tertakluk kepada amalan seharian? Mohon kupasan lanjut daripada Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana mungkin penjadualan kebaikan kita itu daripada kita bangun sahur sampai kita tidur semula? Bagaimana Ustaz? Adakah ia hanya kepada akhlak semata-mata? Baik, terima kasih kepada saudara Imran atas soalan yang dikemukakan. Jadi berkaitan tentang hal bila sebut sahaja kebaikan, apakah dia terjurus kepada bab akhlak semata-mata? Saya tertarik dengan satu kisah yang mana malaikat Jibril bertemu dengan Nabi SAW. Ada 3 poin utama yang ditanya ketika itu. Yang pertama, ditanya tentang soal Islam. Ditanya kepada Rasulullah tentang iman. Dan yang ketiga tentang ihsan. Betul. Dan ulama meletakkan akhlak itu diletak pada bab ihsan.
an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sesungguhnya kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Jika sekiranya kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Itu bab akhlak, ya. Tetapi dalam bab kebaikan ini, segala amalan-amalan yang kita lakukan, pertama niat kita lakukan adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua perbuatan yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala dan tiada larangan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Silakan sahaja kita lakukan kerana itu merupakan satu kebaikan-kebaikan. Bahkan kita menunjukkan sesuatu kepada seseorang. Orang tanya jalan di mana, boleh tunjukkan saya jalan tak di mana tempat tersebut. Kita tunjukkan jalan tersebut, itu juga adalah merupakan kebaikan. Senyum kita daripada jauh. Pagi-pagi kita sudah pun tersenyum. Itu juga adalah kebaikan. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Jadi senyum kamu itu terhadap saudara kamu itu juga adalah merupakan satu sedekah. Justru daripada itu, bila kita sebut sahaja tentang soal kebaikan, dia tidak terbatas dengan soal akhlak semata-mata, ya, tindak tanduk daripada kita, tapi segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu sebenarnya apabila disusuli dengan kebaikan demi kebaikan, maka itu adalah merupakan suatu kebaikan yang semestinya perlu untuk diterokai bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan ini adalah merupakan fitrah kebaikan kepada semua manusia. Tak kiralah orang itu, ialah mungkin dia ni perompak ke, penagih dadah ke, ataupun pencuri dan sebagainya. Bila mana datang ke anak, je nak anak jadi baik. Betul. Hatta bila kita tengoklah Ustaz, ya, kawan-kawan kita musim-musim PKPB ni ramai berubah pakai tudung. Kita tengok, ya Allah, sejuk mata memandang. Tiba-tiba tak adalah panas mata memandang. Sebab apa Ustaz? Tak kiralah apa keadaan sekalipun, secara fitrah manusia itu suka kepada kebaikan. Baik, mungkin Ustaz boleh jelaskan perkara ini. Kita berehat seketika. Biasakan diri dengan menjalani kehidupan norma baharu dakwah. Biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru. Kita berehat seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Wahai orang yang beriman, bila mana disebutkan saja nama Allah, bergetarlah hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita masih lagi membincangkan tentang topik meneroka kebaikan. Jadi kita ada soalan yang akan kita siarkan sedikit bingkisan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya macam mana pula dengan situasi di mana kita terlampau sakit hati dengan orang tu sebab orang tu sakit hati kita, tapi kita balas kejahatan yang dia buat pada kita tu dengan kebaikan, dengan pencerahan. Terima kasih Ustaz. Oi, payah macam tu Ustaz. Orang buat jahat dekat kita tapi kita balas dengan kebaikan. Dan inilah akhlak Nabi SAW yang sukar untuk kita buat Ustaz. Mungkin ada pandangan daripada Al-Fatih Ustaz. Betul, menarik soalan tersebut tu. Memang dalam Islam ni, Islam mengajar kepada kita balas segala bentuk kejahatan-kejahatan itu dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah akan iringilah akan kejahatan itu dengan kebaikan.
kerana kebaikan itu dia akan memadam kejahatan-kejahatan yang ada. Sebab dalam diri kita ini, kita pun kena letakkan dalam diri kita, kita juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan, dan kesalahan-kesalahan kita dihapuskan dengan kebaikan yang kita lakukan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya segala bentuk hasanat, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, dia akan dapat menghapuskan segala kebaikan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Dan ada ulama mengatakan bila sebut dalam Al-Quran Allah sebut dengan sayyiat, itu merujuk kepada dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Jadi jelas sekali sebenarnya tak ada sesuatu pun perkara yang tidak baik dalam diri kita. Diamnya kita bukan bererti kita ini tidak bertindak, kita ini adalah seorang yang dayus, tidak. Ya. Tapi diamnya kita sebenarnya memberikan kebaikan kepada kita. Dan sebab itu dalam Islam juga mengajar pada kita jaga mulut kita ni. Kalau kita nak berkata dengan perkataan yang tak baik, tahan mulut kita, diam, itu lebih baik berbanding dengan kita berkata dengan perkataan-perkataan yang kotor. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Jika tidak, diam itu adalah merupakan suatu kebaikan pada dirinya. Jadi bila kita melihatkan tentang menunjuk kebaikan ni Ustaz, ia merupakan, ada satu kata-kata yang boleh kita nukilkan bahawa ini merupakan satu senjata kepada suami di dalam keluarga. Yang mana kalau kita tengok, kalau anak buat kesilapan, isteri buat kesilapan sebagainya, kita kadang-kadang nak memutuskan keburukan itu dengan marah, pukul dan sebagainya. Betul. Namun begitu, bila mana kita melakukan balas dengan kebaikan, ia merupakan senjata hebat dalam kita nak memberi penawar kepada kejahatan tersebut dan secara tidak langsung merubah diri anak dan isteri. Dan itu menarik. Sebenarnya dalam Al-Quran Allah sebut wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah mengatakan, dan hendaklah kamu berhubung, berbual ataupun bermuasyarah, berinteraksi bersama dengan isteri-isteri kamu itu. Hunna itu merujuk kepada para isteri itu dengan cara yang baik. Wa asa an takrahu syai'an, kemungkinan kamu benci sesuatu itu, sebenarnya itulah merupakan kebaikan dalam diri kamu yang kamu tidak tahu akan berlaku satu ketika nanti. Yang kita benci tu, perkara yang kita benci sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik bagi bila diri kita. Ustaz sebut tentang benci tu Ustaz, ini kawan kita ni dia benci ke? Tapi kita nak tahu apa yang dia nak tanya tu Ustaz. Daripada Kasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, moga dalam rahmat Allah. Amin. Waalaikumsalam. Sebagai suami ataupun isteri dalam keluarga, apakah basic yang perlu ada pada mereka berdua untuk meneroka kebaikan bagi keluarganya agar sentiasa berada dalam suasana damai, tenang, terpelihara dari gejala yang tak sihat dan keburukan? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Maklumlah Ustaz, ya, musim PKPB ni, pergi ke toilet muka dia, pergi ke dapur muka dia, nak tidur pun tengok sebelah muka dia, ya. Kadang-kadang orang kata sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Tu dia Ustaz. Maknanya macam mana kita nak supaya apa dalam mereka dalam kekeluargaan ini, bagaimana nak memupukkan suasana kebaikan sesama mereka itu Ustaz? Subhanallah. Terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya hakikat dalam, sebab itu dalam hidup kita ni, panduan kita adalah Al-Quran. Jelas sekali Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21 sebagai contohnya. Apa kata daripada Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan hasil daripada perkahwinan itu. Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Yang pertama, untuk melahirkan sakinah. Kita berkahwin ini nak melahirkan sakinah, ketenangan dalam hidup kita. Dan yang kedua, mawaddatan wa rahmah. Yang kedua, sesudah daripada kita saling kenal mengenali akan pasangan masing-masing, di situ timbul rasa cinta kita kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian barulah diikuti dengan rahmat, iaitulah belas kasihan. Sebab dan menarik tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah susun dalam kategori yang menarik. Kenapa dimulakan dengan sakinah, diikuti pula dengan mawaddah, dan kemudian diakhiri dengan diakhiri dengan rahmah? Itu cukup menarik, sebab dalam hidup kita ni memang hubungan kita pasangan suami isteri ni, dia sayangnya tak lama. 2 tahun, okey, masih lagi mungkin boleh bertahan. Masuk tahun yang ketiga, mula timbul perasaan yang lain lah. Macam-macam perkataan. Isteri masak, hanya sedikit tawar rasanya kurang manis. Di situ waktu itu mulalah, kamu dah tahu aku ni tak suka makan demikian. Mula timbul pergaduhan dan perbalahan tersebut. Begitulah sebaliknya, isteri pun begitu keadaannya, suami begitulah keadaannya. Apatah lagi dengan PKP yang berlaku. Betul.
Selama ni masing-masing sibuk dengan kerja masing-masing, jarang bertemu waktu malam sahaja. Tapi sekarang setiap hari. Betul, tandas, nak masuk tandas sama, nak masak dan sebagainya, nak jaga anak dan segala-galanya, semua berlaku dalam hidupnya. Nah, di situ timbul lagi perkara yang ketiga, iaitulah sifat rahmat, belas kasihan kita. Isteri telah mendidik anak-anak, menjaga anak-anak dalam tempoh masa yang lama, timbulkan belas kasihan daripada seorang suami. Dan begitu juga bagi seorang isteri melihat dari sudut kesungguhan suami mencari nafkah dalam bekerja, timbulkan perasaan sifat kasih sayang tersebut. Jadi dalam hal demikian, pasangan suami isteri sebenarnya mereka adalah merupakan orang yang akan mencorakkan kehidupan berkeluarga. Dan sebab itu kalau kita melihat lebih mendalam lagi di permulaan, dalam bab kita nak berkahwin, ya, salah satu di antara perkara penting perkahwinan itu adalah perkahwinan yang saleh, perkahwinan daripada keluarga usrah yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu dia berasal daripada kesalihan pasangan masing-masing. Kerana itu setiap daripada pasangan mereka kena nilai semula apa sebenarnya matlamat mereka itu berkahwin. Sebab kita berkahwin bukan tujuannya hanya untuk menghilangkan nafsu dan juga syahwat kita semata-mata, tapi perkahwinan yang kita nak bina ini dia berpanjangan sehingga menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah matlamat utama kita yang kita mahukan. Allah sebut sendiri dalam Al-Quran, kalau tidak silap dalam surah Ar-Ra'd, saya terlupa ayat itu, tapi Allah mengatakan wa atba'athum dzurriyyatahum biimanin. Zuriat-zuriat yang akan bersama dengan kita, Allah akan himpunkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sekiranya cara hidup kita berbeza, suami dengan cara hidupnya yang berbeza dengan isteri, begitu juga anak-anak, bagaimana mungkin kita akan dihimpunkan semula dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Justru itu perkara yang penting, kerjasama di antara pasangan suami dan isteri, sifat saling belas kasihan itu perlu ada dalam diri mereka. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan itu sebahagian mereka adalah wali, pembantu kepada sebahagian yang lain. Wallahu a'lam. Jadi kita nak tengok sama ada ke tidak mawadah tu, ada ke tidak rahmah tu, cuba tengok suami kat sebelah tu makcik, ya. Tengok tenang ke tidak. Tengok muka suami tenang tu, maknanya lain clear lah tu, ya. Alhamdulillah. Sebab kadang nyampah aku tengok muka lelaki aku. Jangan macam tu, ya. Banyakkan bersabar. Banyakkan bersabar. Jadi Ustaz, ada tim TV3 kita ni ada WhatsApp saya. Ada nak bertanyakan satu soalan ni lah kepada Al-Fadhil Ustaz. Ada sahabat ni marahkan kita sampai sanggup mengadu domba yang bukan-bukan pasal sahabat-sahabat yang lain sehingga orang lain percayakan ceritanya. Macam mana ya? Tapi sahabat yang difitnah terus mendoakan sahabat tersebut. Sedih kita melihat keadaan ini, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh beri sedikit nasihat kepada sahabat kita. Baik, pertama terima kasih soalan tersebut dan kita doakanlah mudah-mudahan mereka yang diuji dengan perkara sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuatan iman dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran. Sesungguhnya orang yang banyak bersabar mereka adalah merupakan orang yang berjaya. Allah sebut dalam ayat suci Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan berpesan-pesanlah kepada kamu akan kesabaran, warabitu, dan bertahanlah diri kamu dalam medan peperangan, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu akan menjadi insan yang berjaya. Memang cabaran dalam hidup kita antara mungkin ujian yang Allah berikan kepada kita tidak sama, tapi ada kalanya kita diuji dengan kata-kata nista daripada orang yang lain. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kalau sekiranya sifat kita ketika itu kita masih lagi mampu untuk mendoakan kebaikan kepada orang yang sentiasa memfitnah. Mudah-mudahan dengan jalan kita mendoakan kebaikan kepadanya itu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya, dia menjadi insan yang baik. Segala kebaikan mereka ketika itu akan melimpah kepada kita sebab kita menunjukkan kebaikan kepada mereka dengan kita mendoakan kebaikan tersebut. Ad-dalu ala khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seumpama orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi dalam hal yang demikian kita minta banyakkan bersabar atas segala perkara tersebut. Dan kemudian yang kedua, ingat kepada orang yang suka menyebarkan fitnah. Itu adalah merupakan satu perkara yang paling keji dalam kehidupan. Orang yang menyebarkan fitnah ini tanpa alasan ataupun mereka yang menyebarkan fitnah ini dengan sewenang-wenangnya kerana suka seronok bila diri seseorang itu mula tercemar,
maka ingat mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar mereka ketika bertemu dengan Allah di dunia sendiri pun Allah Subhanahu wa taala akan menyusahkan kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, semasa berada di alam kubur akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas sekali dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melalui kubur. Waktu itu Rasulullah melihat ada dua buah kubur. Rasulullah mengatakan innahuma la yu'azzaban. Kedua-duanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab dosa besar. Kenapa, tapi salah satu puncanya yang seorang tadi, antara puncanya yamshi fil ardi min namimah, dia berjalan di muka bumi ini suka untuk mengadu domba. Itu di antaranya. Dan apatah lagi nanti kembali kepada Allah, dia akan menjadi orang yang paling muflis. Kebaikan-kebaikannya semua akan ditarik dan diberikan kepada orang yang diadu domba, orang yang difitnah, dan segala kejahatan orang yang difitnah itu akan dicampakkan kepadanya. Jika sekiranya kebaikan itu tidak mampu lagi untuk membayar akan apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika itu. Waliyazubillah. Yang menarik Ustaz sebutkan sebentar tadi adalah dalam keburukan yang orang lakukan kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Yang paling penting, doakan orang tersebut. Kerana Ustaz sebutkan sebentar tadi, para malaikat akan mendoakan kebaikan semula kepada kita. Kita doakan, mudah-mudahanlah kawan kita tukar kereta baru. Kadang kita ni, duit haram lah tu. Jangan macam itu. Kita doakan mudah-mudahan kawan kita tukar kereta baru, murah rezeki dia. Dan malaikat pun akan doakan, engkau pun sama, engkau pun akan dimurahkan rezeki. Jadi ini dia intipati yang kita nak ambil pada hari. Tapi Ustaz, kadang-kadang dalam melakukan kebaikan itu, ya, ada juga kebaikan yang terpaksa. Seperti mana sahabat kita ni, Fauziah Tun Mat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, waalaikumsalam. Serta kru-kru salam 23 Ramadan, semoga sentiasa dalam rahmatnya. Amin. Diingatkan kita Ustaz 23 dah tu. Ya? Soalan saya Ustaz, bagaimana seandainya seseorang itu ingin meneroka kebaikan dan mencuburi bidang yang ia tak minat, namun atas kebaikan dan masa hadapannya terpaksa akur dan ianya akan menimbulkan sebarang implikasi pada dirinya dan menimbulkan masalah pada orang lain nanti, serta apa hikmahnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Ni dia. Orang kata nak buat kebaikan ni tapi dalam keadaan mungkin terpaksa, bukan minatnya, bekerjalah. Mungkin bekerja di luar daripada bidangnya, tapi bila melihatkan kepada kebaikan, tak apalah, kerja je lah. Apa pandangan Ustaz? Baik, terima kasih kepada Puan Fauziatun atas soalan yang dikemukakan tadi. Kebaikan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa. Menarik tentang hal ini. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tidak ada istilah kebaikan yang kita lakukan dalam istilah terpaksa, melainkan kerana kadang-kadang kita tidak menjiwai, ataupun pada saat yang serupa kerana kejahilan kita dalam tidak ada maklumat-maklumat yang berkaitan dengannya. Saya ingat bila cerita seumpama ni, dahulu ketika kami belajar di Mesir dahulu, dia ada satu makanan, Tok Maya. Dia macam istilah makanan roti itulah, roti keping tu kan. Di waktu Ustaz belajar dulu lah. Semasa saya belajar di sana tu. Jadi dulu bila tengok orang Arab duk makan, sedap ke? Tengok Allah buat begitu dalam keadaan rasa macam tak sedap. Tetapi bila kita merasainya dan kita dapat menjiwai hal tersebut, baru kita rasa ya Allah sedap. Sehingga kan sampai kembali ke Malaysia pun masih lagi teringat Allah bila boleh dapat makanan-makanan seumpama ini. Sebab apa? Dahulu sebab kita tidak ada ilmu dan kita tidak merasai hal tersebut. Kerana itu dalam hal yang demikian, sebelum kita menyatakan minat ataupun tidak minat, tentukan dahulu ilmu tersebut. Saya masuk dalam bidang ni, apa perkara-perkara yang perlu saya lakukan. Mulakan hal tersebut. Ya, sesuatu itu dia akan timbul minat bila ilmu kita ada. Tapi kalau sekiranya kita tidak ada ilmu, memang kita tidak akan minat dalam hal tersebut. Solat kita laksanakan. Ada orang dia tak minat dengan buat sembahyang sebab dia tidak merasai tentang keberadaan Allah dalam hidupnya. Samalah juga dalam hidup kita ini. Ya, apabila kita tidak memiliki maklumat-maklumat yang berkaitan dengan hal tersebut, maka dia akan melahirkan ketidakminatan kita terhadap sesuatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ditakdirkan oleh Allah memang tidak ada benda yang kita minat, hakikatnya memanglah sesuatu yang kita minat itu memang menjadi keinginan dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang sesuatu yang kita minat tidak tercapai. Letakkan dalam hal yang demikian, letakkan takdir daripada Allah. Allah telah mengqada dan kadarkan kita. Allah telah menentukan kedudukan kita dalam hal yang demikian, seperti mana yang saya nyatakan tadi dalam Al-Quran. Allah kata, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kemungkinan apa yang kamu suka itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi kamu,
dan sesuatu yang kamu tak suka itu adalah sesuatu yang baik bagi diri kamu. Ada hikmah di sebalik daripada perkara tersebut. Benda yang kadang-kadang kita tidak suka, hakikatnya itulah kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kepada kita, dan benda yang kadang-kadang kita suka, dia memberikan keburukan dalam kehidupan kita. Justru daripada itu, perkara seumpama ini perlu diletakkan dalam diri kita. Apapun, andai kiranya benda yang kita minat dapat, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma benda yang kadang-kadang kita ingini tidak dapat, benda yang tak kita ingini dapat, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur padamu wahai Allah Subhanahu Wa Taala, kerana segala apa yang kita minat ataupun tidak minat, anugerah itu datang daripada Allah. Kita hanya sekadar meminjam sahaja. Baik Ustaz, soalan cepu emas Ustaz. Soalan cepu emas. Kalau Ustaz tak jadi Ustaz lah, tak jadi imam, apa sebenarnya cita-cita Ustaz? Sikit je Ustaz. Allahu Akbar. Kalau sekiranya, sebenarnya saya pun tak sangka saya boleh jadi seorang ustaz. Ya ke? Mungkin kalau tak jadi Ustaz, jadi pilot ke? Allahu Akbar. Wallahu alam. Sebab dulu kalau masa kecil-kecil itu bersama dengan keluarga kerja petik kopi, kelapa sawit. Ya, subhanallah. Jadi dulu semasa dengan dan juga buat rumah lah. Sebab arwah ayah dahulu dia ada buat rumah kan. Jadi turut serta lah buat rumah. Kemungkinan mungkin jadi tukang buat rumah sebagainya kan. Kita pun tak terbayang Ustaz. Banyak hari ini Allah tempatkan alam. kita ialah Al-Fadhil Ustaz jadi imam pula di masjid besar pula. Subhanallah. Inilah dia yang kita lihat bila mana Allah meletakkan suatu takdir kepada kita tu, ada sebenarnya kebaikan yang kita nak capai dan Allah maksudkan kepada kita. Jadi alhamdulillah Ustaz, kita pun dah berada di hujung siaran. Jadi terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz akan berakhir di sini dan kita akan sambung 30 minit lagi di TV9. Jadi Tanyalah Ustaz, saya mengundurkan diri. Saya Dai Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terus meneroka kebaikan. Pagi-pagi ini kita menyaksikan program Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda semua, dan kepada yang ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, boleh terus call kita di talian 0377 261603 atau WhatsApp kita 0111 233 6480. Dan bagi yang mungkin tertinggal perkongsian Al-Fadhil Ustaz, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang share agar lebih ramai yang mendapat manfaat daripadanya. Jadi kita nak saksikan sebuah paparan bingkisan yang dapat memberikan kepada kita inspirasi dan memberikan kepada kita pelajaran dalam kehidupan kita. Seorang uncle Cina membantu seorang pelajar UiTM terima ganjaran, tempias ke siswi juga. Cadang nak sedekah, tolong kawan-kawan susah. Kisah seorang pemandu berbangsa Cina bagi perkhidmatan e-hailing menarik perhatian netizen apabila membantu pelajar universiti berbangsa Melayu sehingga insiden itu menjadi tular. Atas kebaikannya, Yu Ah Tat diberikan ganjaran RM500 tunai serta tiada penolakan komisen pemanduan selama 3 bulan dan bantuan wang tunai sebanyak RM500 kepada pelajar tersebut. Siti Nurhanani Kamarudin dibantu oleh seorang pemandu perkhidmatan e-hailing selepas keciciran wang semasa berbelanja di sebuah pasaraya sebelum pulang ke asrama. Yu Ahtad menawarkan bantuan membelikan makanan kepadanya. Dan kita nak dengar kata-kata Nini pula. Saya bersyukur sebab kebaikan dia dibalas tanpa dia minta kerana dia berhak menerimanya. Dan cerita ini berjaya membuka mata ramai netizen bahawa sebenarnya tidak rugi untuk melakukan kebaikan. Saya akan gunakan duit itu sebaik mungkin dan bercadang nak sedekah dan membantu kawan-kawan yang dalam kesusahan di universiti.
Allahu Akbar. Ustaz, ini memberi tamparan yang cukup hebat kepada kita, ya, berbangsa Cina, dan mungkin melihatkan bahawa kita ini, apakah peranan kita sebagai seorang Islam dalam melihatkan keadaan seperti ini, tidak kira bangsa, tidak kira agama, membantu tanpa meminta balasan. Dan kita lihat di sini Ustaz, apa yang disebut oleh Nini, kebaikan itu pula dirantaikan pula kepada orang lain. Duit yang dia dapat, dia nak bantu pula orang lain. Ini satu kebaikan yang perlu kita ikuti dan teladani. Apa pandangan Ustaz? Baik, terima kasih Dai Aiman atas perkara ataupun cerita yang memang cukup menarik untuk kita mengambil tauladan dan kisah yang cukup menyayat hati kita. Suatu kisah yang cukup menarik bagaimana non-Muslim, orang yang tidak belajar berkaitan dengan Islam, tapi dari sudut akhlaknya, Masya Allah, akhlak sebagai apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sepatutnya para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak inilah yang perlu dicontohi dan dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, kerana kita ada Al-Quran. Al-Quran menyebut tadi dalam permulaan ayat yang kita bincangkan pun, di antara ayatnya Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika sekiranya kamu buat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Dan terbukti dengan perkara yang dilakukan oleh seorang yang berbangsa Cina, melakukan kebaikan tersebut, Allah balas kebaikan tersebut itu apabila mendapat perhatian daripada orang ramai. Bahkan bukan sekadar itu, lebih daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Maka dalam kisah ini tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penting untuk kita meletakkan dalam diri kita ini untuk kita melakukan kebaikan tanpa mengira apa-apa pun ganjaran-ganjaran yang diperolehi. Sebab apabila kita melakukan sesuatu kebaikan ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan berikan kebaikan bukan sekadar di dunia, di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menjadikan saham yang akan mempertahankan diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, fahal jazaul ihsan illal ihsan, dan tiadalah kebaikan yang dilakukan melainkan kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, tolong kita ambil perhatian daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan kebaikan dan ditiru oleh orang yang melihat kebaikan kita, maka kita dapat pahala dengan kebaikan yang kita lakukan. Orang lain yang meniru, pahala mereka juga akan sampai kepada kita tanpa sedikit pun berkurangan pahala orang lain tersebut atas kebaikan yang mereka lakukan kerana hasil daripada penelitian dan hasil daripada ikutan terhadap amalan kebaikan yang kita lakukan. Maka kerana itu berebut-rebutlah kita untuk kita berlumba-lumba mengejar kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Jangan kita menjadi manusia yang paling pemalas untuk kita melakukan kebaikan ataupun orang yang berada pada kedudukan yang terakhir. Nanti kita akan menyesal ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Ya Allah, tolong kembalikan aku semula ke dunia, aku akan pasti melakukan kebaikan yang telah pun aku tinggalkan. Tapi tak ada can, Ustaz. Tetapi tidak ada can waktu itu. Sebab kita telah meninggalkan alam dunia ni, Ustaz. Maknanya dekat sini pelajaran yang dapat kita ambil adalah tak perlu tunggu kaya, Ustaz, nak melakukan kebaikan, dan yakin akan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita Nur Yaya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah maksud tersirat sebuah kebaikan di balik kenyataan yang menyakitkan, dan apakah hikmah melakukan kebaikan terhadap alam semesta? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Kadang-kadang satu kebaikan itu dilakukan dalam keadaan perkara yang pedih dan menyakitkan. Ini mungkin ada sedikit perkara yang mungkin Ustaz boleh sampaikan. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Saya tertarik sebab banyak soalan-soalan yang kita terima ni semuanya berkaitan dengan persoalan hati, sakit hati dan sebagainya. Dan model kita dalam kehidupan kita tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu itu pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh tauladan yang terbaik. Dan saya teringat ada kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah pergi ke rumah Sayyidina Ali.
menantunya ketika itu di waktu malam. Jadi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, bagi tahu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersama dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, bangunlah kamu untuk tunaikan solat malam ni, kata bangkit tunaikan solat. Dia kata kalau waktu itu jawab daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kami akan lakukan. Kan semuanya yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas daripada itu Rasulullah pun tinggalkan. Ya. Takkanlah Rasulullah tak terasa ketika itu. Pasti Rasulullah terasa dengan kata-kata daripada menantunya ketika itu. Tetapi Rasulullah berpaling. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terdengar kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah kata? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ni paling banyak memberikan alasan-alasan untuk tidak melaksanakan perkara tersebut. Itu kes yang berlaku dalam kehidupan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah baginda Rasulullah tak dapat masuk ke kota Makkah. Dalam pada janji yang Rasulullah tentukan ketika itu dapat masuk ke kota Mekah, dan akhirnya mereka kembali tidak dapat menunaikan umrah ketika itu. Dan pada dalam saat yang serupa Rasulullah mengarahkan sahabat-sahabat Nabi untuk menyembelih binatang-binatang yang telah dibawa untuk menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ketika itu para sahabat Nabi SAW tidak mengikut arahan Rasulullah SAW. Rasulullah terasa hati tersebut. Tetapi hasil daripada nasihat yang diberikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, minta kepada Rasulullah, kau mulakan terlebih ya Rasulullah, mulakan terlebih dahulu. Dan akhirnya Rasulullah buat apa yang dinasihatkan oleh isteri baginda Rasulullah SAW. Kemudian barulah diikuti dengan sahabat-sahabat yang lain. Pada masa sahabat tidak mahu untuk menerima nasihat tersebut, apakah Rasulullah tidak terasa hati tersebut? Pastinya Rasulullah terasa. Tapi ingat, kesabaran kita itu sebenarnya dia akan sentiasa memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Satu perkara yang cukup mengkagumkan atas diri orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya segala urusan dalam hidupnya semuanya memberikan kebaikan. Bila dia ditimpa dengan kesusahan, dengan ujian daripada Allah, dia bersabar. Kebaikan bagi dirinya. Bila dia ditimpa dengan kesenangan, maka ketika itu dia bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, juga akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara itu mendatangkan kebaikan kepada mereka. Baik, apa nama kita sebutkan sebagai, kadang-kadang kakak kita duduk depan TV ni, mak kita, adik perempuan kita, kadang-kadang ayah bolehlah hari-hari boleh tarawih, hari-hari boleh baca Quran. Kami ni orang perempuan ni ada ABC. Kadang-kadang tak dapat nak sempurnakan Ramadan ini. Tapi mereka ini masak untuk kita dan siapkan pakaian kita dan sebagainya. Adakah mereka ini juga boleh mendapat ganjaran Ramadan ini? Tapi sebelum itu, Ustaz, kita berehat seketika. Biasakan norma baharu dakwah. Biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dapat menunjukkan sesuatu kebaikan kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh seseorang yang lain, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Jom sama-sama kita sebut satu ayat ni, boleh tak? Mungkin ada adik-adik di rumah tu pun sama-sama ikut. Apa dia? Buat baik, semua orang sayang. Terima kasih kerana sama-sama ikut kita pada pagi ini. Sekali lagi, buat baik, semua orang sayang. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita itu memberi magnet positif kepada orang lain pun turut sama-sama nak ikut kebaikan yang kita lakukan. Tapi tadi sebelum daripada rehat tadi, ada sahabat kita bertanya satu soalan, Ustaz, ya. Kebaikan ni kepada manusia saja ke? Adakah mungkin kebaikan ni juga boleh dilakukan kepada alam semesta? Apa hikmah tu, Ustaz? Itu, silakan. Baik, terima kasih kepada saudari Nur Yaya atas soalan tadi.
apakah kebaikan kita hanya mahsurah lil insan, terbatas kepada manusia semata-mata, ataupun dia lebih daripada itu? Masya-Allah, Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya sekadar kepada manusia. Dan kita kena ingat manusia ni makhluk Allah, sedangkan makhluk yang Allah cipta di muka bumi ini bukan hanya sekadar manusia sahaja. Ada tumbuh-tumbuhan, ada batu, ada bukit bukau, hatta bangunan yang kita duduki ini, studio yang bersama dengan kita juga adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat setiap makhluk Allah ini bertasbih kepada Allah. Walillahi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan juga di bumi. Maka kita kena juga melakukan kebaikan, sebab makhluk-makhluk seumpama ini dia bukan hanya duduk diam. Kalau kita melakukan kebaikan, dia juga akan mendoakan kepada kita kebaikan. Niat kita nak menuntut ilmu, maka ketika kita nak menuntut ilmu, makhluk-makhluk ini juga akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena tekankan dalam diri kita ini, jangan kita melakukan kerosakan di muka bumi ini dengan sewenang-wenangnya. Allah mengatakan innallaha la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kepada kerosakan. Bahkan dalam ayat yang lain, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi. Rosak dalam bentuk sama ada dalam kita melakukan kemungkaran, itu juga rosak. Sebab bila kita melakukan maksiat, pernah dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan takadus samawati wal ardu yatafattarna. Hampir langit dan juga bumi itu retak disebabkan kemungkaran, syirik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebencian alam semesta ini puncanya daripada perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Sebab itu dalam bab alam semesta ada ta'amul ataupun hubungan interaksi kita dengan mereka, lakukan juga kebaikan kepada mereka. Pokok-pokok, siramlah pokok tersebut, kita suburkan pokok tersebut, kerana pokok ini juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan satu lagi, saya nak sambung, dia berkaitan juga bukan dengan binatang, bukan dengan alam semesta ini sahaja, termasuklah dengan binatang-binatang yang bersama dengan kita. Bukankah ada hadis yang menceritakan bagaimana seekor kucing, hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, kucing kerana diselamatkan, kerana tidak diberikan makan, minta maaf, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, seekor kucing yang diazab oleh seorang wanita, tidak diberikan makan, diikat dan dikurung di dalam kurungan ketika itu tanpa diberikan makan. Wanita tersebut dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala akibat daripada perbuatan tersebut. Seorang pemuda yang memberikan minum kepada seekor anjing, walaupun kita tahu anjing itu najisnya adalah mughallazah, berat, tapi pada saat yang serupa, kesian melihat akan anjing tersebut diberikan minum kepada anjing tadi, antara sebab dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil itu, sekecil itu kebaikan dan keburukan, natijahnya syurga ataupun neraka. Dan kita tengok Ustaz, hikmah daripada kita beradab dengan alam ini. Tengok sungai jernih je sekarang, udara segar je sekarang. Itu hikmahnya. Baik Ustaz, tadi sebelum rehat kita ada bicarakan satu soalan Ustaz, sebelum kita nak pergi kepada sahabat kita di Facebook, berkaitan dengan ni, mak kita ke, isteri kita ke, anak perempuan kita ke, dia kata, ayah bolehlah full puasa, kami lepas pada Ramadan nanti nak kena ganti balik. Adakah mereka ini ada peluang-peluang mendapat kita sebutkan pahala di bulan Ramadan ini sama pula dengan ayah dia tadi? Apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Soalan ini juga cukup menarik. Kadang-kadang kita rasa sedih bila melihat orang lain boleh lakukan amal ibadah dalam keadaan pantas. Bukan sekadar wanita sahaja, tapi kadang-kadang ada orang yang sakit, dia tidak mampu untuk melakukan kebaikan tersebut. Ingat tuan-tuan, niat memainkan peranan yang cukup penting. Sebab itu ada satu kisah yang berlaku, Rasulullah ketika berjalan bersama dengan para sahabat daripada bumi Madinah ketika itu. Apa kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, inna fil madinati aqwaman masirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Di bumi Madinah ini ada sekelompok daripada kaum yang mana mereka tidak berjalan bersama dengan kamu, dan mereka ini tidak memintas laluan-laluan seperti mana yang kamu lalui, tapi sebenarnya mereka bersama dengan kamu dari sudut pahalanya. Sahabat terkejut. Ketika itu ditanya, kenapa boleh demikian ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, habasahumul uzr, yang menghalang mereka akibat daripada keuzuran tersebut. Niatnya memang dia mengharapkan untuk melakukan hal demikian, tapi kerana keuzuran, samalah dengan muslimat tadi, dia nak buat tak boleh sebab haram dalam Islam, nak berpuasa dalam keadaan uzur, nak menunaikan solat tak boleh sebab berada dalam keadaan uzur, tapi dapat tak pahala? Kalau niatnya tadi adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah memberikan pahala seperti mana ketika dia berada dalam keadaan sihat dia melakukan kebaikan Bangun tersebut. sahur Ustaz, tolong masakkan untuk suami. Masak itu juga memberikan pahala tu. Padahal dia bukan puasa pun. Betul. Maknanya dia pun boleh mendapat ganjaran sama seperti orang puasa. Sama saya. seperti orang yang berpuasa Subhanallah, tersebut. untungnya lah orang perempuan ni. Dia boleh lakukan sebenarnya. Bagi makan kepada orang yang sedang berbuka, itu sama pahala dengan orang yang berbuka semasa dia berpuasa tu, sepanjang pahala puasanya itu akan dapat diberikan kepada orang yang berbuka tersebut. Jadi sediakan makan saja. Masya-Allah. Yalah, maklumlah, yalah kadang-kadang isteri kita kan rasa alamak, awak puasa awak masaklah sendiri. Tapi sebenarnya ini cara dan peluang untuk kita dapat sama markahnya dengan orang yang berpuasa. Jadi Ustaz, kita ada sahabat kita ni, dia ada satu kebimbangan Ustaz. Dalam musim Ramadan ini kadang-kadang inilah poinnya, titik permulaannya untuk kita berubah. Tapi ada kebimbangan daripada sahabat kita ni. Kita bersama dengan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon Ustaz kongsikan panduan bagaimana untuk memulakan langkah dalam meneroka kebaikan. Andai malu dengan Allah kerana terlalu lama jauh daripadanya, masih adakah rahmat Allah? Terima kasih Yat Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Engkau ni nampak lain dah dekat Instagram ni. Menjak-menjak pakai tudung ni. Nak menunjuklah tu. Sudah. Ada pula orang yang menghalang tu. Adakah mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana untuk memulakan langkah nak berubah ni Ustaz? Ya. Bagaimana caranya? Baik, terima kasih kepada Puan Nur Hayati atas soalan yang dilakukan. Permulaan langkah untuk kita memulakan tidak lain, dia mestilah diletakkan niat itu adalah utama. Innamal a'malu binniyat, itu sebagaimana jelas dalam mana-mana pun kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perletakan pertama niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala itu perlu ada tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, tuan-tuan para hadirin dan hadirat, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iaitulah doa. Jangan kita putus untuk doa pada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam, bangkitlah waktu malam. Biarpun mungkin tak sempat, Ustaz, memang malas saya nak buat 2 rakaat ni. Tak apa, yang penting bangkit di waktu malam, jangan biarkan malam itu bergerak dan berlalu dalam keadaan sia-sia. Minta doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku terlalu banyak dosa yang selama ini aku lakukan, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Ya Allah, terima kasih banyak atas segala rezeki-rezeki yang selama ini kau berikan kepadaku, ya Allah. Maka kau berikanlah juga kepada aku rezeki untuk aku dapat melaksanakan ibadah kepadamu, ya Allah. Allah dengar apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, dan di saat mudah-mudahan dengan doa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala selalu itu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada peringkat yang ketiga itu, iaitu kita buat, jangan kita buat banyak. Sebab memang dalam diri kita ni kalau kita buat banyak tu cepatlah kita putus asa. Kita akan terasa terputus untuk kita melakukan amalan-amalan tersebut. Biar kita buat dalam keadaan sedikit, biar sedikit maqalla sedikit, tetapi itu adalah dalam keadaan adwam, ya. Khairul a'mali sebaik-baik amalan itu sedikit tetapi dia lebih berpanjangan. Baik Ustaz. Ustaz sebut adwam tadi, ya. Betul ke saya sebut tu? Ya, adwam, adwam, ya. Maknanya berterusan dan istiqamah. Baik Ustaz, secara kesimpulan kita, istiqamah ini kalau tak silap saya yang saya baca, penyempurna kepada segala kebaikan. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan bagaimana kita nak istiqamah dalam kebaikan ini sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, Ustaz. Baik, bagaimana kita nak melahirkan istiqamah dalam kehidupan kita? Maka tidak lain dan tidak bukan, pertama kita kena laksanakan ibadah dalam hidup kita, dan yang kedua minta bantuan kepada Allah. Kerana itu dalam Al-Quran Allah susunkan, menarik dalam surah Al-Fatihah, Allah mengatakan iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah, dan kemudian diikuti dengan yang kedua wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami mohon pertolongan. Samping kita beribadah, jangan sampai kita terlupa memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu di hujung daripada ayat itu dalam surah Al-Fatihah sendiri kita baca, selepas kita minta bantuan, yang ketiga kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan diri kita ini menjadi insan yang istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi ini di antara amalan yang melahirkan rasa istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu penting. Dan satu doa yang mungkin pernah saya sebutkan, saya nak ulang balik. Antara salah satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk
wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepada Engkau cinta Kau kepadaku, ya Allah. Kita mohon agar Allah mencintai diri kita. Dan kemudian yang kedua, wa hubba man yuhibbuk, mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok para ulama, wajah mereka, mudah-mudahan Allah melahirkan rasa cinta kita kepada mereka. Kita nak minta begitu. Dan kemudian yang ketiga, kita minta pada Allah untuk kita mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat melahirkan rasa istiqamah kita dalam beramal pada kehidupan kita. Kita duduk bersama teman-teman yang baik, amalan-amalan kita amalan yang baik, hasil daripada doa yang tadi kita pohon pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya buatlah kebaikan, baru orang sayang pada kita. Bukan setakat orang sayang, tapi Allah pun sayang kepada kita. Baik Al-Fadhil Ustaz, di akhir-akhir pertemuan kita ini, mungkin Ustaz boleh memimpin doa kita. Mudah-mudahan kita ni sentiasa tergolong di kalangan orang-orang yang baik dan kita sentiasa mendapat motivasi dalam kita melakukan kebaikan. Persilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustaz atas penjelasan yang diberikan. InsyaAllah esok satu tajuk yang cukup hebat, berkat 2/3 malam. Kita bersama dengan moderator Da'i Anas dan Datuk Dr. Zahzan Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi pada esok hari. Terima kasih sekali lagi Al-Fadhil Ustaz dan kepada para penonton yang setia bersama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kami mengundurkan diri. Saya Da'i Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.